رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. Bulan Ramadan ini juga nak tingkatkan takwa kita. Give something that we ourselves need. Jangan bagi sesuatu yang kita sisakan. Apa beza dia? Saya bagi satu soalan ini untuk kita fikir, apa perasaan kita. Kita bagi tahu kepada sahabat kita, bro, aku lapar bro. Tolong tapau. Tapau lah apa-apa yang korang makan. Apa kita buat? Ada dua pilihan. Pertama, bila lauk yang kita order, kita ada order ayam goreng kunyit, lepas tu kailan, lepas tu ada ikan dan sebagainya. Bila lauk tu baru sampai, apa kita buat? Kita potong terus, kita ambil portion, lepas tu kita tapau untuk kawan kita. First approach. Second approach ialah, kita makan apa yang kita nak makan, habis dulu. Kalau habis, habis lah. Yang sisa tu, kita bagi kepada kawan. Rasa-rasanya kalau kita orang yang nak menerima makanan tu, which one yang kita akan appreciate? Yang first one ataupun second one? First one. Kenapa kita tak suka second one? Sebab kita bukan kita tak bersyukur, kita tetap syukur. Tetapi kita rasa diri kita, bro, aku dah bagi tahu awal-awal aku nak makan. You see, aku bukan anjing jalanan tau. Kalau anjing kurap, kucing kurap, anjing peliharaan kita, kucing peliharaan kita pun kita bagi makan makanan yang baru tau. Kalau kita betul-betul nak jaga anjing dengan kucing tu. Kalau kita tak nak jaga anjing dengan kucing tu, kita bagi sisa. Tanya siapa yang bela kucing. Berapa kos nak bagi dia makan. Kadang-kadang lagi mahal bagi anak. Mahal sebab kita nak dia kulitnya, bulunya, Masya Allah, bebas dari penyakit. Therefore, kita bagi dia makanan bagus punya. Kita tak bagi sup kita, lemak cili api kita tak bagi. Tak bagi. Sisa-sisa kita tak bagi. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha sebut, of course lah, yang sedang bercakap ni pun as guilty as the person who listening to it. Nabi Aisyah radhiyallahu anha disebut bahawa Nabi SAW dia tak pernah makan satu makanan, satu hidangan sehingga perutnya kenyang. Bukan kerana Nabi tak mampu tau. Honestly speaking, bukan kerana Nabi tak mampu. Kenapa dia tak mampu? Sebab dari perang, dia dapat ghanimah, harta rampasan perang, dan dia dapat makanan, orang bagi makanan juga kat dia. Tetapi tahu tak apa yang dia buat? Tahu tak apa yang Nabi SAW buat? Dia sungguh selfless, tuan-tuan dan puan-puan. Selfless, bukan selfish. Dia adalah presiden sebuah negara. Saya nak kita lihat kepada Nabi kita, manusia yang paling agung, bukan mendeva-devakan dia, tetapi lihat dia seperti manusia macam kita, tetapi manusia yang selfless. Orang bagi makanan kat dia, dia bagi kat orang yang lebih memerlukan daripada dia. Bila dia nak makan, dia bagi dulu. Dia dahulukan orang-orang sekeliling dia dulu. Bukan bermaksud hari ini kita buat benda yang sama sehingga anak isteri kita lapar. No. Tetapi Nabi bagi benda yang baru kepada orang makan. Dia bukan bagi benda yang dia dah habis makan baru bagi ke orang. Walaupun manusia pada zaman dia akan lebih gembira mendapat makanan daripada sisa makanan dia. Sebab dapat barakah daripada air liur dia. Tapi tak, dia bagi. Dia bagi dulu. Dan Nabi SAW, hadis sahabat sebut, Nabi adalah seorang yang sangat pemurah. Tetapi, dia menjadi lebih pemurah di dalam bulan Ramadan. Dia menjadi lebih pemurah di dalam bulan Ramadan. Saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Balik ni, lepas habis kerja, kalau ada masa sebelum berbuka, cuba buka almari kita. Cuba buka almari baju kita. Ya. Buka. Tak tahulah berapa almari kita ada. Cuba buka laci kita yang kita simpan baju tu. Cuba cek storeroom kita juga. Tengok kat situ baju tu. Ada tak baju yang kita beli tahun lepas supaya nampak sedondon satu family, yang kita hanya pakai 2-3 kali sahaja?
Dan lepas tu kita tak pakai. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, cuba tengok kat situ, kebarangkalian saya percaya, mesti ada baju, 1, 2, sekurang-kurangnya baju kita, yang sekurang-kurangnya dah tinggal 3 hingga 6 bulan yang kita tak pernah pakai. Yang kalau kita bau pun, kita tak akan pakai immediately, kita akan cuci dulu sebelum pakai. Mungkin juga akan ada baju yang kita dah setahun tak pakai. Dan saya mungkin berani kata insya-Allah, insya-Allah, barangkali dalam almari kita ada juga baju yang 2-3 tahun kita tak pernah pakai. Simpan buat apa? Adakah kita nak simpan baju kita tu? Tuan-tuan dan puan-puan, nak tingkatkan takwa tu ialah, takwa ialah kesedaran tentang Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Allah tak suka membazir. Adakah kita nak sedekah? Inverted comma. Adakah kita nak sedekah baju kita apabila baju kita itu dia punya getah dia dah longgar? Bila baju itu orang kata apa? Dah tak boleh nak pakai sangat. Lepas tu apa kita buat? Kita lipat, kadang-kadang kita tak cuci pun. Lepas tu kita kata sedekah kepada fakir miskin. Nak sedapkan hati kita, kita kata sedekah kepada fakir miskin. Sedekah kepada orang yang tak ada baju. Tapi, sorry to say, cuba fikir balik. Kita guna perkataan yang Islamik, sedekah. Tetapi hakikat perbuatan kita itu sedekah ataupun kita sebenarnya membuang barangan yang kita dah tak boleh pakai ataupun kita tak perlukan, dilonggokkan ke dalam rumah orang lain. Kalau kita betul-betul nak bagi, Allah itu baik, dia akan menerima benda yang baik. Habil dan Kabil, kedua-duanya berkorban. Tetapi salah seorang mereka, pengorbanan mereka tak diterima oleh Allah. Kenapa? Sebab dia tak bagi yang baik. Dia bagi yang... Kita nak buat sembelihan pun, korban binatang, kita pun kena cari lembu yang baik. Bukannya lembu cacat. Tak. Kita pun nak bagi baik. Apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bagi baju kita, kita nak bagi makanan kita tak habis. Lepas tu baru kata sedekah. Kita buat majlis iftar besar-besaran. Bila kawan-kawan kita dah makan, dah gaul semua, oh, banyak lagi lauk ni. Oi, tak boleh membazir. Apa kata kita tapau, kat sana tu ada rumah anak yatim. Kita boleh sedekah untuk mereka sahur. Sahur apa ke benda? Dah gaul-gaul macam tu, pagi esok dah basi. If we really mean it, untuk sedekah kepada orang, don't give the second best. Give the best. Sebab kita harapkan Allah bagi kita the best. If you want Allah to give you second best, kita will not be happy. Kita suka didahulukan. Jangan kita makan, oh, okay, kesian lah. Bagi. No, bagi. So, bulan ini tuan-tuan dan puan-puan, sedekah selalu orang banyak cakap. Tetapi kali ini, ubah mindset kita. Jangan bagi benda yang kita dah tak boleh pakai, yang tak muat. Sebab kita dah gemuk. Saya nampak benda ini. Dan saya juga pernah bagi tahu kepada peniaga bazar. Saya kata, Alhamdulillah, mereka tu, mereka tak nak membazir. Lalu, daripada apa yang mereka tak habis jual, mereka tak bawa ke hari esok, mereka sedekah kepada anak yatim. Which is good, which is good. Good lah. Saya kata good lah. Saya bukan kata tak good lah. Tetapi how good it is. Sebelum waktu berbuka, dia setiap hari dia dah allocate, okey, setiap hari aku akan sedekah 5 bungkus air untuk sedekah kepada anak yatim. Even before my business start. Even before my business start. Saya tak akan bagi, saya tengoklah apa yang saya sisa hari ini, saya akan bagi. No. Which means you give second best. Why not the first portion tu, bagi dulu. Give first. If you put Allah first, tuan-tuan dan puan-puan, if we in our life put Allah first, insya-Allah we are not going to be the last. Insya-Allah. Sedekah, give the best. Kita tak, kalau kita memerlukan duit, kita fikir raya, ya Allah, raya macam mana aku nak raya ni, tak cukup duit itu, kalau aku sedekah banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, sedekah itu tak memiskinkan kita, menjadikan kita lebih kaya. Kaya apa? Kaya jiwa, kaya masa, kaya hati. Hati jadi lebih tenang, lebih penuh barakah. Qad dhakkaratna sawmana wa salat